Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat, siapa yang ada di sana, kalau boleh kita berkongsi sedikit hari ini. Walaupun remedinya cukup ringkas, walaupun remedinya cukup ringkas, insyaAllah mana-mana manfaat yang boleh kita ambil insyaAllah. Okey, remedi yang kita nak bawa hari ini, satu rare remedies. Sejauh mana rare untuk masyarakat di Malaysia, korang pasti kena tanya siapa yang pernah guna. Okey, Anemopsis californica, itu nama remedi kita untuk kita bawa ke hadapan pada hari ini, untuk lihat alignment, sejauh mana alignment dari segi terjemahan dia dengan bahasa asal Dr. William Borwick. Okey, kalau kita siasat, saya cuba cari dalam buku Clark, J.H. Clark dan juga lain-lain, remedi ini tidak disebut. Maknanya tersangat rare, tersangat jarang diguna. Tapi pastilah apabila ada di dalam material medika homeopati, ia sudah melalui satu proses uji bukti oleh pihak-pihak yang tertentu. Yang ni saya tak tengok pula kita punya kita panggil farmakopia. Kebanyakan dalam program live ini saya tidak rujuk farmakopia. So, kalau rujuk farmakopia mungkin ada terjumpa kok. So, berkaitan dengan remedi ini dari sudut herba, ia dikatakan digunakan untuk amalan perubatan dalam rawatan untuk luka, jenis melelas, jenis membakar. Dikatakan ia boleh menyembuhkan gangguan gastrousus. Okey. Diguna sebagai poultice ataupun tuaman, boleh digunakan sebagai tuaman apabila kita rebus dia dan sapukan ataupun diletak pada kain dan kita lekapkan di atas kulit untuk merawat sakit nyeri, radang dan kesakitan pada badan. Satu daripada spesies yang serupa juga ada digunakan secara perubatan untuk penyakit-penyakit berkaitan dengan kulit dan juga dengan darah. Sementara itu, akarnya dikatakan telah digunakan apabila dibasuh dengan air. Airnya diminum untuk gangguan perut. Seperti yang disebut awal tadi, gastrointestinal upset. Jadi, ini yang disebut oleh Powers, salah seorang pengkaji Powers. Juga dalam bentuk tea, herba ini dalam bentuk teh diminum untuk blood purifier, untuk mencuci darah. Dan pohonnya juga digunakan sebagai satu bentuk pasuhan atau alat untuk tuaman bagi masalah rheumatism. Mana masalah sengal-sengal sendi. Okey.
daun-daunnya juga dikatakan biasa digunakan untuk mengurangkan pembengkakan. Itu apa yang disebut setakat ini adalah dari segi penggunaannya dalam herba. Harrington's Chumash Consultants. Okey, yang ni dia kata masyarakat orang asli ada juga menggunakan pohon ini, mengambil guna akarnya diminum untuk masalah batuk. Cough applied to cuts and sore, batuk. Rawatan luka dan sakit-sakit. Dan sebagai satu mandian, hot bath, mandian panas untuk rheumatism. Okey, di tempat yang lain disebut bahawa yerba mansa, dia punya akar yerba mansa ini diguna juga sebagai minuman teh ataupun disedut untuk tujuan pembersihan dan menguatkan seseorang yang mungkin di dalam tubuhnya ada bahan-bahan yang berbahaya. Okey. Banyak juga cerita daripada sumber herba ni. Banyaklah, maknanya banyak digunakan dalam amalan-amalan masyarakat sebelumnya. Jadi, oleh kerana banyak pengalaman-pengalaman yang mungkin diperoleh berkaitan dengan yerba mansa, household herb, atau bahasa saintifiknya Anemopsis californica. Lalu ia diambil dan dibuat uji bukti dan dikeluarkan oleh Dr. William Borick bahawa ini adalah ubat membran mucus. Ubat tujuan untuk selaput lendir, selaput lendir, bolehlah selaput mucus. Bentuk kronik di-apply, boleh diguna untuk bentuk kronik keradangan membran Schneiderian. Okey, itu penjelasan dalam buku Dr. Borick. Maknanya boleh digunakan untuk masalah selaput lendir atau mucous membrane di kawasan cavity sinus maxillary atau di mana tempat ada penghasilan kelenjar liur. Okey. Kenapa digunakan bentuk kronik keradangan membran yang banyak relaksasi dan discharge melimpah? Disebutkan bahawa ia teramat bernilai dalam keadaan kateral. Maknanya penting untuk satu keadaan di mana berlaku keradangan dalam membran mucus. Sama ada untuk manusia atau binatang. Okey, selalunya keradangan membran mucus ni dia memberi kesan kepada saluran hidung, saluran kerongkong, tempat laluan udara tu. Saya ni pun ada masih lagi serak. Semalam okey dah sikit serak balik. Tak minum tak ambil ubatan. Tak apalah. Saya nak bercakap petang ni supaya saya dapat rehat. Malam ni pun saya rehat. Kelas saya material medika Ramadan yang kita buat dengan beberapa orang itu. Hari ni kita cuti, esok kita sambung balik. Kita sudah buat 6 remedi semuanya. Bermula 1 hari sebelum puasa. Besok kita start balik. Kita start minggu lepas non-stop lah. Non-stop sehingga hari ini baru rehat. Kebetulan kena semua. Jadi kita rehat sekejap. Eloklah. So, untuk keadaan kateral yang ada masalah rasa tersekat penuh dalam kepala dan kerongkong, boleh guna Anemopsis californica. Tentang dosnya nanti kita cakap. Kemudian. So, Anemopsis ini dikatakan berguna. Berguna untuk luka kelar. Luka kelar. Luka memar. Memar bukan luka. Leban-leban memar dan terkehil ataupun masalah tergeliat. Ini maknanya untuk kecederaan sukan ni bagus.
kecederaan di rumah boleh. Mungkin hampir sama dengan apa ni yang kita kata yang masyhur tu, lidah buaya tu. Mungkin dekat-dekat lah kegunaan. Dan juga digunakan sebagai satu diuretik. Diuretik maknanya ia juga boleh digunakan sebagai alat bahan untuk penghasil urin, air kencing. Juga dalam kes malaria boleh digunakan. Mungkin ini kenyataan dalam material medika Dr. Borik. Tak nampak di tempat saya tak nampak seorang pun yang keluar menonton ni. Tak apalah. Boleh tonton kemudian. Okey, lepas tamat kita upload ke YouTube, boleh tonton. Tak ada masalah pun. Kita cuma nak berkongsi remedi ini. Besok remedi lain pula lagi bagus. Bukan besok lah, minggu depan. Mungkin hari Jumaat atau hari Ahad. Kita tengoklah bila kita free. Okey, ini dikatakan belum lagi dibuktikan dalam Dr. Borik disebut. Belum lagi dibuktikan tetapi didapati berguna bagi discharge serum. Okey, cecair yang tertinggal selepas darah membeku tu mungkin warna kuning mungkin didapati berguna. Didapati remedi ini berguna untuk discharge serum atau mucus yang banyak. Discharge mucus yang banyak pun baik diguna remedi ini. Dalam katar nasal dan faring, diarrhea dan urethritis. Boleh guna. Untuk katar nasal, maknanya kalau keradangan di dalam dan keluar lendir, cecair melalui hidung, melalui tenggorok, faring, daripada faring. Juga berguna untuk masalah diarrhea. Homeopati punya ni remedi Dr. Borik berguna untuk masalah diarrhea, berguna untuk urethritis. Kalau ada keradangan pada saluran kencing, kita boleh guna Anemopsis californica. Remedi ini disaran juga untuk penyakit jantung. Penyakit jantung sebagai ejen penenang apabila terangsang secara tertiba. Kalau kita ada terangsang dengan tiba-tiba, yang boleh membawa kesan kepada penyakit jantung, boleh digunakan remedi Anemopsis californica. Dan flatulence, ada masalah flatulence, masalah angin, kembung. Ia boleh menggalakkan pencernaan. Jadi insya-Allah kalau menggunanya secara berkala mungkin boleh membantu untuk menyelesaikan masalah tidak cerna, perut yang tidak cerna. Dengan itu juga akan membantu menyelesaikan masalah flatulence. Disarankan oleh Dr. Borik untuk membandingkannya dengan paper meth. Paper meth. Dan sekarang kita pergi pada dos. Dos untuk remedi Anemopsis californica ini ialah tinctur. Tinctur maknanya dalam bentuk cair. Maknanya dalam bentuk herba. Perkataan lain bagi tinctur ini ialah dalam bentuk sediaan herba. Dalam bentuk sediaan herba. Itu kalau nak digunakan secara internal, secara dalaman, guna tinctur. Maknanya Q potensi. Cuba tanya kedai pusat-pusat pembekal homeopati. Mungkin sudah ada dalam bentuk potensi 3 ke 6 boleh guna sebagai remedi untuk internal use. Sebab di sini disebut diguna secara internal tetapi tincturnya tidak disebut berapa potensi. Maknanya biasanya potensi herba lah, dos Q potensi. Disebutkan juga boleh digunakan sebagai penyembur untuk tujuan rawatan lokal. Kalau ada alat, mungkin bahannya boleh diusahakan
wallahu alam sama ada diguna sebagai apa ni, sebagai serbuk ke ataupun sebagai remedi yang boleh dicampur dengan bahan lain untuk disembuh sebagai rawatan lokal. Tidak diceritakan di sini, tapi ini saranan dalam buku Dr. Borik. Jadi saya percaya berguna, boleh bergunalah sebab dah dibukukan, dah buku Dr. Borik tu terbit bila? Saya ingat dah dekat 100 tahun. Lebih kurang 100 tahun. Dan insya-Allah boleh digunakan. Okey, so itu adalah remedi yang dapat kita bicarakan pada hari ini, iaitu remedi Anemopsis californica. Okey, remedi seterusnya kita akan bicarakan yang sepatutnya kita bicarakan minggu hadapan. Perpandukan buku Dr. Borik ni, saya lihat selepas remedi Anemopsis, minggu lepas Ananthera mure, Anemopsis akan dapat satu remedi yang agak detail juga, Angostura vera. Angostura vera ni, sebab kita tidak anggap dia remedi utama. Sebab Angostura vera ni pun tidak ada dalam buku Alan Skinner. Kalau ada lah Alan Skinner, kita tidak bicarakan, itu akan masuk dalam kursus untuk remedi-remedi utama. So, ada dua remedi, Angostura vera, Anhalinum lewini, dan Anilinum Anisum stellatum, Anthemis nobilis. Ini remedi-remedi yang tidak kurang popular lah dan kurang dapat diajar kepada pengamal homeopati dalam kursus-kursus, dan juga tidak dilayan di dalam buku Alan Skinner. Okey, tetapi insya-Allah kita akan bawa minggu hadapan, ataupun kalau ada kesempatan. Saya ni kalau ada free okey je, mungkin hari Ahad ni ke, boleh hari Ahad dan Jumaat bolehlah. Jika kita sihat boleh dua-dua tu. Sebab hari lain memang dah. Itu pun hari saya peruntukkan untuk kelas Ramadan, Materia Medika Ramadan. Besok, lusa sehingga hari Khamis depan lah insya-Allah. Itu untuk kelas yang kita dah committed untuk mereka yang membayar kelas tersebut. Kita teruskan. Tapi kita bolehlah hari Ahad tu boleh kita buat dua kali. Satu sebelah malam, satu sebelah petang untuk kelas berbayar. Itu saya akan confirmkan. Sekarang saya nak cuba anjakkan kelas yang kita buat setiap petang itu ke sebelah malam. Supaya kalau kita kekeringan, tekak, kita boleh terus ambil air. Boleh ambil air untuk melegakan, tidak ada masalah. Pada waktu kita sudah berbuka puasa. Itulah rancangannya sekarang ni begitu. Tengok keadaan dan tengok persiapan kita, boleh atau tidak, insya-Allah. So untuk hari ini itu saja perkongsian kita Anemopsis californica, yang mana ia sangat berguna dalam kes-kes luka kelar, luka biasa, sakit memar, terkehit, tergeliak. Kalau bahan ini ada di negara kita, boleh guna. Tapi kita biasanya ada bahan herba daripada negara kita sendiri. Ini bahan herba dari tempat lain. Boleh digunakan untuk banyak guna. Okey, boleh tonton balik apa yang saya sebut awal tadi, tak perlu saya ulas panjang. So itu saja perkongsian pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari Ahad ini atau minggu hadapan. Terima kasih kepada semua yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.